Rawatan rumah ni dia ada dua kaedah yang penting dalam rawatan rumah. Pertama namanya pulih, yang kedua namanya pagar rumah. Jadi malam ni kita nak fokus satu dulu, iaitu kaedah untuk pulih rumah. Okey, dalam Yasin dia ada satu namanya Yasin 40. Yang kedua namanya Yasin namanya Mubin. Kan dalam Yasin tu dia ada Mubin, dia ada 7 Mubin. Jadi dia ada kaedah namanya 7 Mubin, dia ada kaedah namanya Yasin 40. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Okey Tok, kita nak bincang minggu ni pasal Datuk dah janji dah pasal kaedah DIY Yasin 40 macam mana pagar rumah. Mungkin Datuk boleh start Tok. Silakan Tok. Okey, untuk pulih rumah ni biasanya saya istilahkan, okey, pertama sekali apa yang kita nak buat pada malam ni adalah kita panggil dia rawatan rumah, Datuk. Rawatan rumah ni dia ada dua kaedah yang penting dalam rawatan rumah. Pertama namanya pulih, yang kedua namanya pagar rumah. Jadi malam ni kita nak fokus satu dulu, iaitu kaedah untuk pulih rumah. Apa makna pulih rumah? Pulih rumah maknanya kita nak halau benda-benda yang tak elok, aura-aura negatif yang tak elok supaya keluar daripada rumah kita. Jadi bahan yang boleh kita guna pakai biasanya bahan-bahan yang bentuk bau-bauan, macam limau, macam kasturi, ataupun kalau paling tak ada pun Datuk, kita boleh guna daun pandan. Kalau limau, ada yang tanya dalam ni Datuk, kalau limau nak guna berapa biji? Biasanya kita guna dalam angka ganjil, 3, 7 ataupun 21. Okey, kalau nak guna daun pandan sebagai contoh, boleh guna 7 helai ke ataupun 14 helai. Jadi nak mudah dia untuk malam ni, tuan-tuan jangan fokus sangat berkaitan dengan bahan. Sebab saya bagi tahu bahan boleh pakai apa bahan sahaja, tak ada isu. Yang paling penting adalah air satu yang kita nak guna pakai. Yang kedua yang lebih penting daripada itu adalah sanad bacaan Yasin 40. Yang itu yang kita nak fokus. Sebab yang tu Datuk tak boleh beli di pasar raya. Limau boleh beli di pasar raya. Jadi malam ni Datuk, kita akan bagi kaedah bacaan Yasin untuk buat rawatan pulih rumah. Okey, untuk pengetahuan semua, Yasin adalah merupakan satu kaedah bacaan yang sering kali digunakan untuk kita panggil menunaikan hajat. Jadi hajat kita pada malam ni salah satu kaedah yang boleh kita guna dalam Yasin tu. Ada banyak kaedah lah. Cuma malam ni saya ajak kaedah Yasin 40. Okey, dalam Yasin dia ada satu namanya Yasin 40. Yang kedua namanya Yasin namanya Mubin. Kan dalam Yasin tu dia ada Mubin, dia ada 7 Mubin. Jadi dia ada kaedah namanya 7 Mubin, dia ada kaedah namanya Yasin 40. Malam ni saya nak fokus satu ya Datuk. Saya nak fokus untuk mudahkan orang untuk buat kaedah namanya Yasin 40. Okey, Yasin 40 yang saya maksudkan ini adalah bila kita ada hajat besar Datuk, nak buat satu-satu benda, sebaiknya kita kumpulkan 40 orang, kemudian terus kita baca Yasin ramai-ramai. Persoalan dia Datuk, kadang-kadang dalam keadaan emergency, kita nak cari 40 orang tu tak sempat. Jadi apa kaedah yang diajar oleh guru saya, yang malam ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan duduk seorang, tuan-tuan nak baca Yasin 40, terbakar kepala otak Datuk. Baca Yasin 3 kali pun tak larat Datuk. Jadi guru saya ajar, kaedah Yasin 40 tu mudah ya Datuk. Kita membaca perkataan Yasin tu diulang 40 kali. Cukup macam tu je ke? Cukup. Itu dipanggil kaedah emergency. Ulama ni Datuk, ulama ni dia ada kaedah dan pendekatan. Sebab tu saya kata tadi Datuk, bila kita nak, contohlah dalam Islam ajar kita kalau nak buat satu benda, kita kumpul 40 orang. Sebab dalam 40 orang tu akan ada seorang doa yang Tuhan terima, sebagai contoh. Tapi persoalan dia, nak kumpul 40 orang bukan senang Datuk. Jadi apa yang boleh kita buat? Jadi saya tanya guru saya, nak kumpul 40 orang, bila boleh kumpul? Guru saya kata, dalam Islam kita ada contingency plan. Maknanya bila kita tak boleh buat 40 orang, 40 kali memadai kita baca sahaja perkataan Yasin itu 40 kali. Yasin, Yasin, Yasin. Sebab Yasin tu memberi makna wahai Muhammad. Maknanya itu adalah ganti kepada selawat. Sebab itu Datuk, kalau kita tengok dalam Islam, bukan kata ayat Al-Quran, huruf yang ada dalam Al-Quran pun jadi ubat. Okey, malam ni Datuk, saya nak kongsi. Kalau Datuk perasan, dulu-dulu kan, kalau Datuk pergi kedai mamak, kan ada 786.
Kedai-kedai mamu tu dia akan letak 786. Asal tu Ustaz? Okey, 786 tu adalah simbolik Datuk. Dia punya perkataan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya Datuk, rupanya Bismillah tu Datuk, dia ada 19 huruf. Setiap huruf macam alif, ba, ta, sa tu dia ada mewakili. Kita panggil angka-angka tertentu. Jadi, kadang-kadang dekat kedai mamak, dia tak mau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia menulis angka 786 mewakili bismillah. Sebab itulah kita kena belajar. Macam mana para ulama menyusun bacaan-bacaan berapa ratus, 400, 500, 600. Bukan dia saja-saja susun Datuk. Tetapi dia susun itu berdasarkan simbolik yang ada. Sampai dekat kita Datuk, kita tak faham. Sebab itulah daripada segi gambar raja, daripada segi nombor. Kalau dalam Islam dia ada peranan dia Datuk. Nombor 1, nombor 7, nombor 3. Contohlah Datuk, bila orang datang jumpa saya. Dia duduk rumah flat ataupun dia duduk kondominium. Saya akan tanya dah, rumah yang dia duduk itu, nombor rumah berapa? Saya akan tanya dia, tingkat yang dia duduk tu tingkat berapa? Sebab setiap tingkat itu, dia ada aliran-aliran dia. Tingkat 7, tingkat 3, tingkat 13. Kalau kita belajar dalam sistem nombor Datuk, kita akan dapat ilmu ni. Tapi malam ni, kita bukan nak cerita nombor. Cuma kita nak cerita, rahsia Allah dekat dunia ni terlalu besar. Yang kita tak tahu. Sebab itu kita kena mengkaji. Jadi ulama-ulama Datuk, dia mengkaji benda ni. Dia cari pendekatan. Macam mana nak jadikan ayat Al-Quran ini ubat. Dekat mana nak kena niat. Dekat mana nak kena ulang. Inilah menjadi asbab bacaan seseorang itu menjadi ubat. Sebab dia membuat pengkajian. Kalau kita ni Datuk, kita main sembrono. Orang baca Fatihah, kita baca. Tapi tak ada kaedah untuk kita nak ulang. Kat mana kita nak niat. Sebab tu dia tak jadi ubat Datuk. Jadi malam ni saya nak kongsi satu kaedah. Yang mana kaedah ini saya ambil dalam buku Dr. Amran Kasimin. Dr. Amran Kasimin, dia karang satu buku. Malam ni saya tak sempat nak bawa buku tu. Nanti saya akan tunjuk buku tu. Tuan-tuan boleh jadikan sebagai rujukan lah. Untuk tengok bagaimana tata cara kaedah yang disusun oleh ulama kita dalam penggunaan bacaan Yasin. Satu namanya Yasin 40. Satu namanya Yasin 7 Mubin. Macam mana cara nak ulang, dekat mana nak ulang. Semua ulama ajak. Kita saja yang tak belajar. Jadi kepada yang tak belajar tu, jangan kata benda ni tak ada. Benda tak ada sebab kita tak belajar. Jadi kita cuba cari ilmu-ilmu yang macam ini dengan tujuan dia adalah untuk kita merawat sistem yang ada dalam tubuh badan kita. Ada juga orang ustaz dia tak belajar, lepas tu bila ustaz cakap ni dia kata kita merapu. Ya. Orang macam tu dia kena scan badan dia Datuk. Bila kita cakap satu benda, orang tak faham, yang tak faham tu dia kena rawat. Pasal dia ada masalah kecelaruan kefahaman yang ada dalam pemikiran dia. Jadi saya pula, kalau Datuk tengok hari ni dekat Pendang Datuk, saya buka hari ni hari Jumaat, orang ramai Datuk. Esok dekat Batu Cave tu saya tak tahu bersusun orang nak buat rawatan. Sebab apa Datuk? Sebab bila mereka sendiri yang alami masalah ni Datuk. Tak boleh tidur malam. Ada tadi satu kes Datuk, menarik kes dia Datuk. Dia cabut gigi lah. Lepas dia cabut gigi, gusi dia bengkak, kemudian sakit tak hilang. Apa kaitan cabut gigi dengan gangguan? Tempat lain tak boleh cerita Datuk. Sebab itu kalau Datuk perasan, arwah Ustaz Harundin dulu, dia buat air penawar untuk rawat masalah orang sakit gigi. Sebab apa? Sebab benda tu mengganggu urat saraf seseorang. Cabut gigi, tak hilang. Dia punya urat saraf dia bengkak. Bengkak makan ubat, tak lega Datuk. Bila dia mai jumpa saya bagi solution, saya terang dekat dia kenapa urat saraf dia bengkak dan tak boleh susut. Salah satunya disebabkan benda halus tu dia tompang dekat urat saraf dia. Ni saya nak cerita ni, macam-macam penyakit tuan-tuan yang berada dekat luar sana. Bila orang datang jumpa saya Datuk, saya tidak pandai-pandai ambil kes. Saya tanya dulu, dah pergi jumpa doktor ke belum? Kalau tak pergi jumpa, saya kata pergi jumpa dulu. Bila mereka dah pergi jumpa semua benda, kalau doktor tak boleh buat, baru saya akan ambil kes dia, baru saya cuba mendiagnosis kes dia ni ada kaitan tak dengan gangguan. Kalau ada kaitan dengan gangguan, ruang itu saya ambil untuk bantu dia. Itu pun kita tak paksa Datuk, sebab kita punya tujuan, kita nak rawat orang, nak bantu. Supaya pertama nak selamatkan akidah orang. Tak guna Datuk, kita semayang, puasa, zakat, haji, berubat pergi katuk bomoh. Tak guna.
Bukan Tok Bomo tu salah. Tok Bomo itu sebab dia menggunakan perkhidmatan daripada benda halus, itu yang kita tak mau. Sebab akidah kita terbatal. Sebab itulah saya berusaha Datuk. Hari ni habis rawatan, terus saya pergi KL. Dalam keadaan keletihan ni, saya pergi. Besok buat rawatan, balik dekat Kedah. Sebab malam tu saya ada rawatan secara online. Tapi Ustaz, dulu-dulu saya ada baca ni, dia orang ada macam orang-orang dulu dia ada bela saka harimau. Dia boleh daripada KL pergi balik Pendang tu, dia naik harimau je. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Dipanggil hala, Datuk. Dalam istilah perubatan dipanggil hala. Hala tu satu nama yang mana hala tu dia kategorikan binatang dia lah. Contoh kalau dia nak pergi mengurut, dia hantar hala dia dulu. Hala tu jin lah. Untuk bagi survey, untuk pergi pantau. Jadi orang macam ni Datuk, kalau dia buat rawatan, dia tak payah pergi tanya nama orang tu dah. Dia tak payah tahu penyakit orang tu dah. Automatik benda tu dia akan tahu sebab hala dia akan komunikasi. Istilah dia yang tu pakai khadam lah Datuk. Ustaz boleh kontrol jin. Patut Ustaz kena bela 5-6 ekor jin. Itulah dulu Datuk, masa saya tengah belajar dulu, saya ada pergi ke Kelantan Datuk, di gua-gua tertentu. Sebab masa tu kami kena test ilmu-ilmu kami. Masa kami pergi tu, saya jumpa dengan seorang hamba Allah ni, dia bela rimau Datuk. Dipanggil kalau istilah kita rimau-rimau jadian. Tok Bomo, dia punya taraf Datuk, dia macam ayah pin. Dia punya power dia. Dia bila saya masuk tempat dia boleh buat scanning direct Datuk. Dia boleh baca saya A to Z. Oh, bahaya. Duit dalam poket saya ada RM15 pun dia boleh tahu. Ustaz, dia orang sibuk tanya ni, Pendang kat mana tempat Ustaz ni Ustaz, dengan Batu Cave kat mana ni? Ramai sangat tanya ni. Okey, mudah saja Datuk. Dekat Pendang, saya betul-betul dekat Pekan Pendang. Pergi dekat sana, cari bank rakyat, saya punya pusat rawatan ada 2 tingkat dekat situ. Kalau dekat Batu Cave, senang Datuk. Batu Cave tu, pertama sekali, cari kuil Batu Cave. Satu dunia tau. Okey, tempat Ustaz kat mana yang dekat Batu Cave? Dekat Sunway Datuk, Sunway Batu Cave. Oh, senang waste je. Apa nama pusat rawatan dulu lupa Ustaz? Pusat Rawatan Islam Darul Ruqyah. Pusat yang korang semua kalau nak pergi Batu Cave, Pusat Rawatan Darul Ruqyah Batu Cave mesti sampai kalau waste punya. Ataupun dekat Pendang juga Pusat Rawatan Darul Ruqyah kat Pendang. Okey Ustaz, cepatlah Ustaz. Orang tak sabar lagi nak ni apa Yasin 40 ni Ustaz. Okey, baik Datuk. Okey, malam ni mudah aja. Saya akan bagi sanad Yasin 40. Kaedah dia, tuan-tuan dan perempuan dengar betul-betul. Senang lah. Saya akan baca Yasin ni 40 kali. Ya ni 2 harakat. Ya. Sin tu 6 harakat. Ya, sin. Tuan-tuan ikut saja bacaan. Sekejap lagi, bacaan itu kita baca 40 kali Datuk. Okey. Untuk jimatkan masa, sebab malam ni saya yakin kita nak baca 40 kali ni kita tak ada masa. Jadi, kita baca 3 kali cukup Datuk. Kita baca 3 kali. Okay, habis kita baca 3 kali. Tuan-tuan baca sendiri sampai cukup 40 kali. Okey, habis yang tu. Okey, tuan-tuan dan perempuan tolong sambung bacaan Yasin tu sampai habis. Okey, faham. Hanya untuk disanadkan, Ustaz mula dengan 3 bacaan. Yasin. Yasin. 3 kali. Lepas tu nanti dia orang sambung lah. Maknanya sanad tu bersambung lah. Sambung, lepas tu bila kita nak bagi sanad, bila habis semua bacaan Yasin tu, nanti saya bagi sanad. Sebab Yasin tu Datuk, dia kena baca sampai berhabis. Jadi kalau Datuk sanggup tunggu bacaan Yasin tu, kalau 90 ayat tu maknanya dekat setengah jam tu. Ya, kalau kita baca Yasin tu, habis kalau macam sekarang ni, Ustaz bagi 3 kali, lepas tu kita orang sambung. Yang ni dah kira sanad lah. Habis dulu baru saya sanadkan. Bila nak habisnya baca Yasin tu? Itu yang saya kata tu Datuk. Kita bacaan tu saya serah pada tuan-tuan dan perempuan. Baca sampai habis. Lepas tu nanti kita buat lagi satu program bagi sanad je. Oh maksudnya macam ni Ustaz. Bagi dia orang faham betul-betul. Ustaz baca Yasin 3 kali. Lepas tu nanti dia orang sambung bagi habis satu Yasin satu surah. Ya. Ustaz bagi baca 3 kali sekarang. Lepas tu saya habiskan 44 kali Yasin tu. Ya, 40 kali. 40 kali Yasin, lepas tu saya sambung bagi habis semua satu surah. Bagi habis. Ya. Faham? Okay, jadi Datuk, jadi kan saya beritahu sanad malam ni Yasin 40. Jadi kalaulah ada orang ada masa minggu depan, katalah kita nak buat minggu depan.
Jadi dia ada masa kalau dia nak ulang semua Yasin sampai 40 kali pun dia ada masa. Tu lagi bagus. Jadi kita bagi ruang untuk dia orang. Kalau Datuk tak mau buat program minggu depan pun saya tak ada isu. Sebab saya tahu Datuk sibuk. Dan saya pun sibuk. Boleh. Tak apa, dia orang tunggu. Dia orang sangat tu. Dia orang tunggu sampai 5 rosak. Dia orang marah saya, Datuk. Saya kata bukan saya. Sebab tu saya kata kat dia orang, tak payah ambil limau. Ambil ayak lah. Sebab ayak tak rosak. Limau rosak. Okey, John, Tok. Silakan, Tok. Kita baca. Okey. Datuk, boleh tak invite perawat saya untuk baca Yasin ni, Tok? Siapa, Tok? Muhammad Khairuddin.